Dan alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Presiden kita Datuk Zainal Abidin Burhan, Presiden Gapena yang ketiga. InsyaAllah kita akan berbincang dengan Datuk tentang beberapa isu, terutamanya penglibatan Gapena di Pesta Buku ini, tentang kegiatan-kegiatan Gapena yang telah tersenarai dalam takwim Gapena sepanjang tahun, dan barangkali tawaran-tawaran kepada rakan-rakan gabungan untuk bersama dalam semua program-program yang telah disusun. Pertama sekali Datuk, saya minta pandangan Datuk lah tentang penglibatan Gapena untuk kali pertama, julung kalinya dalam Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ni. Apa pandangan Datuk tentang penglibatan kita di sini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Muhammad. Terima kasih kepada Saudara Zainal Jais, Setiausaha Agung Gapena, juga merangkap Yang di-Pertua Kemudi Selangor, kerana sudi bersama-sama berbicara, dah buat bicara lagi. Kalau di Melaka masuk bicara ni, masuk mahkamah. bicara. Sama kata kan? Bicara kan? Sama bicara kan? Baiklah, ini alhamdulillah saya ucap tahniah kepada Tuan Kuasa Kerja Gapena dan juga Tuan Kuasa Pengurusan Gapena, dan juga staf Gapena, kerana ini kali pertama kita terlibat secara langsung dalam PBA KL, atau Pesta Buku Antarabangsa KL. Kalau di Indonesia ada akronim PBKL ni, PBKL. Ini saya mencekap dalam hal mengakronimkan atau ringkas-ringkaskan. Kadang-kadang mempunyai makna tertentu ya. Ya, dan kita mempamerkan dan juga menjual buku-buku yang kita hasilkan, dan semenjak Gapena tubuhkan, mungkin khususnya dari semenjak zaman Tan Ismail, stoknya masih ada lagi, tapi kita jual murah lah ya. Kemudian buku-buku zaman Tan Sri Datuk Profesor Dr. Razak Bakar, masa beliau Ketua 1, dan sewaktu beliau menjadi pengarah Institut Peradaban Melayu UPSI. Jadi buku-buku ini semua kita ada di sini, stok-stok lama kita edarkan. Itu bukan buku itu tak laku, tapi sebenarnya Gapena bukan satu badan perniagaan. Itu semua saya ingat. Dia menerbit buku-buku atau untuk stoknya menggambarkan keprihatinan, tetapi kita tidak memperdagangkan. Cuma kalau datang rumah Gapena, ada yang nak beli, kita beli, kata tidak, kita bagi percuma ya. Dan itu sebenarnya satu tradisi yang agak berbeza dengan badan yang terlibat dalam perniagaan atau business enterprise. Lalu ini suatu yang kita mengkali, insyaAllah tahun-tahun depan kita akan terlibat sama. Dan kita terima kasihlah kepada bersetia pihak Majlis Buku Kebangsaan kerana sudi memberikan ruang kepada kita dengan harga yang menggali agak istimewa. Terima kasih banyaklah ya kepada pihak PBKL, penaja atau penggerak PBKL Majlis Buku Kebangsaan, beri ruang kepada Gapena dan beri peluang kepada Gapena untuk pamerkan bersama-sama juga dengan pihak-pihak lain. Itu bangkali saya ucap syabas, dan nampaknya kesungguhan ini perlu dikekalkan. Dan untuk pengetahuan semua, ada satu macam kesungguhan yang tinggi di kalangan Tuan Kuasa Kerja Gapena dan juga staf Gapena, 3 orang ya, yang tekal dan cekal ya, untuk menguruskan apa saja projek yang dikelilinkan oleh Gapena, bersama-samalah PBA KL. Itu permulaan lah. Satu permulaan yang bagus, a good start kata bahasa dengan izin. Kalau saya nak tambah lah dari segi produk-produk buku kita lah Datuk kan, barangkali kalau kita nak syok sendiri lah kan, buku-buku kita ni ditulis dan diterbitkan oleh penulis, oleh budayawan, oleh penyair yang terpilih, yang barangkali kebertanggungjawabannya
amat tinggi dari segi bahasa, dari segi budaya, dari segi penyuntingannya. Kami jaminlah bahawa kualitinya untuk dibaca oleh anak-anak atau untuk dijadikan bahan kajian itu sangat baik. Apa pandangan Datuk? Ya, itu suatu hal yang menarik ya. Bila kita merancang untuk menerbitkan sesuatu buku atau satu antologi, kita akan maklumkan kepada semua 20 badan gabungan atau badan kerabat yang kita maklumkan dengan media baru ini. Ya, ini amat menarik kerana kita maklumkan kepada semua. Jadi kadang-kadang yang tidak jadi ahli badan gabungan pun juga terlibat sama. Ya, dan ini ruang kepada beliau-beliau ini untuk terlibat dalam penerbitan kami atau menghasilkan karya. Itu juga rakan-rakan budayawan yang lain. Dan ini suatu hal yang menarik kerana barangkali jenama Gapena itu sudah menjadi satu jenama yang sudah barangkali diketahui umum, walaupun tak semua ketahui, tetapi di kalangan budayawan, di kalangan seniman, penyair, sastrawan, ia sudah satu brand, satu jenama yang diketahui. Dan seperti katanya, apatah lagi penyuntingannya pula dilakukan oleh tokoh-tokoh tertentu yang memang mempunyai keahlian dan kepakaran hal penyuntingan. Jadi pembetulan dan tokoh tambah itu dapat dijamin, dan kualiti itu memang betul. Kita yakin bahawa ini akan berterusan, ya, dan mungkin akan mendapat respon yang lebih baik lagi. Dan setiap acara Gapena akan ada buku-buku atau antologi tertentu, cerpen dan sebagainya. Dan ini ada banyak lagi perkara-perkara yang akan kita lakukan dalam tahun ini dan juga insya-Allah tahun-tahun yang akan mendatang. Terima kasih kepada beliau-beliau itulah yang menyumbang. Ya, tahniah kepada Gapena dan di bawah pimpinan Datuk yang dapat. Satu lagi saudara, sewaktu kita nak melancarkan esok 100 buku, ada daripada seberang pun nak mohon nak lancar buku mereka. Jadi ini sebab kerana permainan media sosial. Permainan media sosial menyebabkan rakan-rakan dari Indonesia kegairahan kerana jenama itu ya. Tak tahu kita haraplah jenama. Dan ini kena mic IPO untuk mendaftarkan nama Gapena itu sebagai suatu brand yang tertentu, yang khusus, ya. Ya, itu Datuk ada sebut tentang pelancaran 100 buku. Boleh Datuk ceritakan tu? Ya, 28 hari bulan ya? Ya, insyaAllah pada 28 hari bulan Datuk Ketua Setiausaha, Datuk Seri Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi akan melancarkan 100 buah buku. Ini 100 buah buku ni kadang-kadang ya kita ada bincangkan juga di peringkat jawatankuasa, khususnya kata pengurusan. Kalau tak cukup buku macam mana? 1 buku tu nama saja 70 tu, semangatnya masih 100. Saya dikabarkan dah lebih tu. Dah lebih. Kerisauan tu memang ada. Setiap kali mesyuarat, setiap Sabtu, setiap hari Jumaat petang, kerisauan tu ada. Cukup tak? Jadi alhamdulillah dah capai. Dan ada lagi nak lancar juga, ada juga yang minta lancar, tapi kerana dah ada pesta ni, semua buku-buku ni adalah bukan saja yang dihasilkan oleh Gapena, dihasilkan oleh badan gabungan dan tokoh-tokoh yang penting dalam gerakan kami dari negeri-negeri. Cuma untuk Gapena ni banyaklah ya yang kita terbitkan. Contohlah, kita pernah beberapa tahun yang lalu mengumumkan untuk adakan sempena bulan Ramadan, kita adakan antologi puisi bulan Ramadan, tapi tulisan Jawi. Tapi mengambil masa lama juga kerana kita terpaksa cari alat untuk mentransliterasi dari Rumi ke Jawi. Ini baru siap. Baru siap. Kandil maknawi, pelita makna atau cahaya makna. Kandil ni kan pelita. Okey. Jadi ini dalam tulisan Jawi sebenarnya. Saya tadi bila tengok buku ni, saya nak cek nama saya. Ada orang tu nama saya Zayanul Lam, tapi betul Zayanul Alif Lam Ain Alif Badal Yan. Jadi Zain Al-Abidin nama saya lah, kerana ke Arab, perantara yang baik. Itu baik, nama pula betul. Jadi ini kali yang pertama. InsyaAllah kita akan terbitkan lagi supaya memberikan ruang kepada semua peminat Jawi. Dan ada pihak tertentu pula marah kenapa dihidupkan Jawi, kerana mereka kaitkan Jawi itu dengan Islam. Sebenarnya Jawi itu adalah hal Melayu. Walaupun kita pinjam daripada huruf-huruf Arab, tapi kita ada tambah lagi 3 atau berapa, tambah lagi ga,
apa lagi satu lagi saya lupa dah. Rain. Tambah lagi untuk dijadikan tulisan kita daripada 24 jadi 25 jadi 25 jadi 28 bahasa Arab. Jadi kata ini perkara menarik. Jadi kita perlu hidupkan kerana dalam akta bahasa perkara terakhir tulisan Melayu, tulisan bahasa Melayu Rumi atau Jawi, Palang Jawi. Jadi waktu itu Menteri Pelajaran Allahyarham Tan Khair Juari dia buat keputusan buat Rumi. Akhirnya lama-kelamaan hilanglah Jawi. Sekarang ni kita catat langsung Gapena peranan menghidupkan balik tulisan Jawi versi Dewan Bahasa dan Pustaka. Huruf Jawi bersih dan bukan lagi huruf yang kita guna zaman Za'bar dulu. Jadi selain daripada ini kita ada juga berapa lagi Ini baru. yang terbaru Pasti. ya dari Sungai Kesagara ini sempena isu Gaza Palestin kita terbitkan ini juga keprihatinan kita dan doa kita kepada orang-orang Palestin supaya Allah memberikan ujian-ujian ini dihentikanlah ya, ujian-ujian ini berikanlah balaslah kezaliman Palestin. InsyaAllah pembalasan terhadap kezaliman itu akan datang juga kepada mereka, kezaliman kepada Israel, jadi ini juga sumbangan kita kepada Palestin dan Gaza. Ini tanda solidariti. Ya, solidariti kita karyawan Malaysia. Karyawan Malaysia. Dan yang penting ini ada satu kerjasama kita dengan Badan Pencegah. Ini akan dilancarkan pada 28 bulan Mei ini pukul 10 pagi di pentas utama, stage utama. Cerita bawah meja. Ini sejarahnya apabila Sinar Harian menwujudkan rasuah Buster. Jadi ada perbincangan secara online di rumah Gapena dengan rakan-rakan rasuah Buster. Jadi saya berjanji akan mewujudkan inilah antologi ini. Jadi memang saya juga nak dapatkan antologi ini. Cerita bawah meja. Ini kalau ini under counter. Kita bawah meja. Ya, cerita bawah meja. Jadi ini juga akan dilancarkan antologi rasuah. Ini semangat kita juga kepada Malaysia, kepada negara kita, kepada SPRM, dan insyaAllah akan dilancarkan oleh Ketua Putrajaya SPRM Tan Sri Datuk Seri Azam Baki, insyaAllah pada 10 pagi 28 bulan hari Selasa, insyaAllah. Okey, kita ada commercial break. Okey, ya. Macam ada penajaan. Kita jemput kita punya pendeklamator Saudara Usman Ibrahim untuk menyampaikan sebuah sajak sementara Datuk berehat. Nama gelar Usman Gumanti. Usman Gumanti. Silakan. Tapi tak ada kena dengan pelakon filem tahun-tahun 40-an dulu. 50-an. Sila. Kerana arwah mak saya suka sangat Osman Gumanti. Saya Osman ya. Jadi bila anak dia jadi Usman tu tambah Gumanti. Saya akan sampaikan puisi dalam antologi Cerita Bawah Meja. Puisi saya Lelaki Tak Berbaju. Datuk cakap jangan perempuan tak berbaju lah. Saja bergurau. Lelaki tak berbaju. Santunan fitrah insan. Lelaki bercerung rusuk dengan pasangan perempuan melayari bahtera kehidupan penuh kasih sayang. Di luar sana lelaki tak berbaju memperlihat tulang rusuk, retak dan patah di tumbuk. Leka menjamu selera nafkah bawah meja. Di atas meja makan di rumah, anak dan isteri menjamah juadah tidak sendiri. Di rumah makan, lelaki tak bermalu menikmati rezeki disuap jari-jari berdaki lagi keji. Terima kasih. Ini sajaknya juga kita cadangkan kepada siswa.
InsyaAllah pada beberapa bulan ini, InsyaAllah Siso akan menendangkan 2 lagu daripada puisi yang terdapat di dalam antologi ini. InsyaAllah. Sangat tajam. Terasa jijiknya nak menelan nasi daripada sumber rasuah. Tahniah Saudara Osman. Message tu tajam dan menyentuh. Okey. Tapi Man tak pernah buat kan? ke pengalaman. Gurau. Okey, Datuk, dari segi apa ni perjuangan pembinaan negara bangsa, Gapena yang diasaskan oleh Mahaguru kita Allahyarham Tan Sri Pendeta Ismail Husin sangat committed untuk dalam perjuangan mengukuh, membina apa istilahnya, tapi dalam hal-hal arkitek bangsa lah. Jadi apa pandangan Datuk, apakah perjuangan ini sudah memadai atau apa hasrat Datuk seterusnya selepas itu? Saudara, kalau kita bercakap tentang apa sumbangan Gapena kepada pembinaan negara bangsa, tapi terlebih dahulu kita perlu pergi sejarah. Daripada awal tahun 1888, abad ke-19, abad 1888, tertubuhnya Pakatan Belajar Mengajar Bahasa Melayu di Raja Johor. Jadi saya dah lupa nama yang menubuhkannya. Jadi satu gerakan bagaimana peringkat awal itu memodernkan bahasa Melayu. Walaupun pada tahun 1840 telah ada Abdullah Munshi dengan Ikat Abdullah Munshinya mengarang pada waktu itu. Raja Halil Haji di Penyengat atau di Bentan mengarang pada waktu itu, tapi pencetus kepada satu gerakan itu 1888 Pakatan Belajar Mengajar di Raja Melayu Johor. Kemudiannya vakum bila penjajahan berlaku. Pada tahun 1950, sebelum itu pada tahun 1936 muncul Sahabat Pena, satu gerakan pen pal kata bahasa Inggeris. Sahabat Pena dan seluruh negara yang berhubung melalui surat khabar, melalui majalahnya, bersajak dan bercerpen. Tetapi belum lagi menjadi satu gerakan nasional yang menimbulkan kesemangat. Namun pada tahun 1950 itu titik tolak pada saya tahun 1950 apabila asas 50 ditubuhkan. Meletakkan suatu atau asas kepada pemodenan gerakan itu, gerakan kesedaran kebangsaan. Walaupun kita tahu sebelum itu adanya PKMM, adanya UMNO atau Pegembar 1946, kita tahu. Tapi itu kan gerakan-gerakan politik. Walaupun dalam gerakan-gerakan kebenaan terlibatnya sastrawan, bahasawan dalam gerakan kebenaan, tetapi sebagai satu gerakan bahasa dan sastra, asas 50 memang peranan yang penting. 50 yang walaupun ditubuhkan di Singapura, tapi di Melaka wujudnya IPM, Ikatan Penulis Melayu, tahun 50 juga, dan sekarang umur 74 tahun IPM, lebih tua daripada Gapena. Jadi ini semua adalah titik-titik kepada suatu proses kenegaraan, kesedaran kebangsaan yang amat tinggi, yang meletakkan bahasa Melayu sebagai asas penting proses kenegaraan itu. Sebab itu dalam segi Gapena, bila kita bersama-sama mempertahankan bahasa Melayu, kita tegas tentang hal DLP, kita tegas dalam hal UEC. Ada, kalau tuan-tuan nak baca tulisan-tulisan kami, ada buku dijual RM5 je kan? RM5, lupa. RM10. Jadi kita tegas dalam hal ini, tak berganjak. Pernah satu masa saya sedang menonton TV waktu maghrib, tiba-tiba satu telefon masuk. Saya tengok nombor 7,000 hujung. Alamak, ini mesti menteri. Betul pun menteri. Itu daripada diperkenalkan. Saya ialah Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong, Timbalan Presiden MCA. Nak jumpa Gapena untuk bincang pengiktirafan UEC. Pergilah. Saya Timbalan Presiden, Ketua 2 Amir Ali Nafia, Timbalan Situ 1, Saudara Dr. Salih Rahmat dan Datuk Dana Keling dan Haji Azalim. Kita pergi bertemu dengan Presiden MCA, Timbalan Presiden MCA, Naib Presiden MCA, Timbalan Presiden Gerakan, Naib Presiden, Timbalan Presiden Gerakan dan rombongan mereka.
Jadi kita berhujah. Saya tegas mengatakan kita tidak akan mengiktiraf UEC. Rupanya beliau diarahkan oleh kabinet untuk bertemu dengan Gapena dan GPMS untuk Gapena dan mengiktiraf UEC. Nasib baik saya tak minta. Kalau minta itu habis lingkup perjuangan kenegaraan Gapena. Kata dia bagi 10 juta, kata habis lingkup. Dengan nilai itulah habis seluruh perjuangan tu hancur. Jadi kita menolak pada waktu itu. Dan itu juga kita menentang di LP. Kita Gapena menganjurkan beberapa siri demonstrasi, walaupun saya ditegur oleh ketua satu saya pada waktu itu. Kenapa Gapena buat demonstrasi? Saya katakan dia, saya mengetuai 39 badan gabungan yang hendakkan demonstrasi, maka saya perlu ikutlah. Kalau saya Gapena menaik diri, Gapena takkan dihormati oleh badan-badan gabungan. Jadi proses kenegaraan ini penting. Salah satu elemen kenegaraan ialah bahasa itu. Bahasa bukan sahaja hal yang remeh, tetapi hal yang penting dalam seluruh perjuangan itu yang digerakkan oleh sastrawan, seniman, guru-guru. Nah, ini peranan guru-guru ini maha dahsyat. Saya minta maaf bukan kerana arwah pak saya guru, mak saya guru, isteri saya guru, doktor guru kan. Tetapi kita perlu ingat bahawa keberanian cikgu daripada Penang tu lupa dah nama dia. Lupa dah. Lalu nama ingat ya. Dia mengetuai Kepak Emas Persatuan Guru-Guru Melayu Semenanjung, menggerakkan untuk sebagai ahli pemuda UMNO pada waktu itu supaya UMNO mewujudkan sekolah kebangsaan, sekolah Melayu. Ditolak oleh Tengku Deraman. Belum masanya lagi. Lalu mereka semua pemuda UMNO keluar, cikgu ini keluar daripada UMNO dan menubuhkan kekal dalam perjuangan itu. Jadi ini suatu titik tolak yang penting akan peri pentingnya perjuangan meletakkan asas-asas kebernegaraan itu. Yang kedua, seluruh proses nasionalisme atau kebangsaan itu, ya, selalunya orang melihat politik, orang melihat gerakan-gerakan politik PKMM, UMNO dan sebagainya. Tapi orang lupa bahawa mempertahankan kekuatan bahasa Melayu itu penting. Sampai sekarang kita membaca segala blog, segala tulisan sindiran yang amat dahsyat diberikan oleh penulis-penulis bukan Melayu terhadap isu saya kata isu bahasa Melayu, isu ITM nak buka pada suku, pada kaum buruh itu pun jadi isu yang besar, sedangkan ITM itu ditubuhkan. Saya pernah dalam Senate 19 sebagai ahli Senate dalam wilayah. Saya ditanya oleh Naib Chancellor, siapa dalam Senate yang tahu tentang sejarah ITM. Dia orang terlupa bahawa ITM pada tahun 1952 apabila Dato' On menjadi Menteri Dalam Negeri, diberikan kuasa oleh British untuk mewujudkan RIDA, sekolah RIDA, RIDA, Rural Industrial Development Authority. Itulah Jalan Osman itu mula-mula College RIDA yang pertama, untuk apa? Memberikan apa dipanggil second chance education, peluang kedua kepada budak-budak Melayu untuk mendapat pendidikan. Yang mana gagal LCE, yang mana dapat grade 3, diberikan ruang kepada mereka untuk dapat pendidikan. Jadi walaupun pada waktu bahasa Inggeris, tetapi yang penting ialah bagaimana peranan 152 itu, perkara 152 dalam perlembagaan. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan negara ini. Nah, ini patutnya menjadi perkara. Jadi sekarang ni kita disindir bila isu ITM, disindir negara apartheid. Sedangkan konsep apartheid itu tak sama dengan yang berlaku di Afrika Selatan dengan di Malaysia. Kalau negara-negara apartheid takkan ada senarai 21 atau 20 billionaire Malaysia yang semua bergelar Tan Sri. Kalau berdasarkan apartheid takkan dapat Tan Sri pada mereka itu. Saya bukan cawan ni, tidak. Saya menyatakan bahawa kalau kita negara apartheid takkan ada ruang kepada mereka, ada peluang untuk mereka dapat gelar Tan Sri langsung. Ini berlaku di Afrika Selatan. Rejection, total rejection, seluruh penolakan oleh orang-orang Afrikan terhadap orang-orang kulit hitam. Ini perkara-perkara yang perlu kita sedar. Jadi balik pada hal bahasa ini penting kan, inilah identiti sebenar bangsa Malaysia. Nah, ada orang berbeza pendapat tentang konsep identiti dengan jati diri. Jati diri itulah apa yang ada di dalam dirinya. Maka dah tentulah dalam diri orang Melayu itu ialah perasaan cinta kasih sayang mereka pada bahasanya. Tapi jati identiti pula ialah bagaimana orang luar melihat mereka. Maka mereka orang luar membaca mereka. Nah, tentulah satu perkara yang menarik tentang orang luar membaca ialah bahasanya. Saya suka sebut roh. Roh, betul. Memang roh. Tapi roh tu lah kan hak Allah kan.
Dah hilang roh, matilah. Roh dalam. Ya, saya waktu mengajar di Universiti saya mengajar 3 konsep: semangat, jiwa dan roh. Ini 3-3 ni penting. Manusia ada roh, Ya, betul. tapi bangsa ada roh juga. Betul. Ya. Saya nafikan. Jadi ini penting. Jadi bahasa. Jadi bagaimana Gapena mengungkap 152 ini? Kalau kita baca perlembagaan UMNO, ini apa dia panggil? Ini dalam bahasa Inggeris dia panggil, kalau sebut buka terpaca di mulut tu maknanya adalah itu. Tahu. Kalau kita baca betul-betul perlembagaan Gapena, mata perjuangan Gapena, 3 perkara. Bahasa kebangsaan, sastra kebangsaan, kemudian kebangsaan. 3 perkara. Dan ketiga-tiga perkara ini juga bertolak kepada satu perkara, bahasa Melayu. Itu 3 perkara. Sastra kebangsaan sebagai pengucapan melalui bahasa Melayu. Bahasa kebangsaan satu jelas. Kemudian kebangsaan juga pengucapan dalam bahasa Melayu. Jadi ini semua satu menunjukkan bahawa setiap, kalau kita katakan, kalau ada tanggapan mengatakan Gapena ini badan seronok-seronok, kerana ini sastrawan-sastrawan ni kan, kita masa sekolah aja kata 6 rendah dulu. Cikgu sastra kata sastra ini kan ini kan imajinasi, terawang-awang, tidak berpijak bumi nyata. Itu tanggapan. Dan kadang-kadang kita disindir, bapa pun nak kerja apa pada sastra ni? Baik buat ekonomi. Jadi di peringkat awal lagi guru sudah mematikan minat yang tinggi. Ya, saya waktu tingkatan 6 baca etis, novel etis. Bengang kepala badan etis ni. Tapi dan apatah lagi anak-anak muda pada waktu itu yang mengkali agama tak berkuat, tetapi alhamdulillah dengan guidance dengan tunjuk ajar diberikan oleh guru sastra pada waktu itu. Jadi balik kepada cerita ini tadi, inilah benda-benda yang jadi menjiwai perjuangan Gapena, mempertahankan sebuah harga diri, mempertahankan sebuah maruah bangsa melalui perjuangan mempertahankan bahasa Melayu, mempertahankan 152. Seandainya Gapena tidak mempertahankan itu, maka seluruh hasrat, kerana Gapena muncul pada tahun 1970 di saat Tun Abdul Razak dan rakan-rakannya berjaya meletakkan beberapa perkara. Satu, dasar pendidikan kebangsaan. Kedua, dasar ekonomi baru. Ketiga, rukun negara. Ada lagi lah beberapa perkara. Jadi satu lagi lah, ya, dasar pendidikan kebangsaan, dasar ekonomi baru, dasar pendidikan kebangsaan, dan satu lagi tadi apa, rukun negara. Jadi semua ni asas-asas teras yang Gapena sambung untuk proses penjiwaan orang politik dengan cara mereka, kita dalam orang sastra menggerakkannya dengan cara-cara kita. Sebab itulah Gapena banyak aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan apa yang dihasratkan dalam perlembagaan itu. Itu pengkalilah peringkat awal. Nah, saya nampak menggerunkan. Ya, dalam konteks sebuah Gapena yang sebegitu rupa, yang sangat sederhana, memikul satu tugas yang sangat besar. Betul. Kalau bukan Gapena, siapa lagi tu? Ya, betul. Ya, betul. Tetapi kita perlukan sokongan juga daripada kawan. Kadang-kadang kita terasa bahawa kita duduk di puncak awan dan terlupa yang di bawah. Ya. Maka yang memberikan sokongan, memberikan semangat, yang memberikan ruh itu kembali ialah yang di bawah. Ya. Ini gerakan rakyat, ini bukan gerakan elitis. Ya. Dan kalau berborak dengan Ismail Hussein, kalau berpeluang mengingatkan balik, kita bukan gerakan elit, kita gerakan rakyat. Dan seluruh perjuangan rakyat dalam tradisi keintelektualan Melayu semenjak 888 itu kan gerakan rakyat. Cuma 888 itulah gerak elit Johor yang menubuhkan Pakatan Belajar Mengajar Bahasa Melayu itulah. Kemudian diambil alih bila masuknya Sahabat Pena. Ini kan gerakan-gerakan rakyat di seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak pada waktu itu. Kalau kita ingat arwah Tan Sri Ismail Hussein selalu mengelak dari berbicara isu ekonomi, politik. Pada peringkat awal saya fikir adakah dia kurang mahir tentang bidang-bidang ini, sektor ini kan. Tapi sebenarnya kita melihat, kita percaya, kita faham kemudiannya bahawa dia melihat kekuatan suatu bangsa terasnya itu ialah bukan itu. Ya. Bukan politik, ekonomi itu aksesori saja. Ya. Dia pelengkap. Ya. Pelengkap. Sekarang kita kehilangan teras. Ya. Sekarang kita kabur tentang teras, tapi kita mengutamakan yang bukan utama. Ya. Benar, memang betul. Jadi balik pada apa yang saya sebut semangat jiwa dan roh tadi. Bila roh itu tak ada, ya, benda lain masuk. Jadi kita bertuhankan kepada dolar and sen. Ya. Ini jadi masalah. Dan kita tidak disatukan dengan semangat jiwa dan roh yang kuat itu.
Kita berpecah. Dan ini kan doa-doa di bawah, ratib-ratib di bawah. Bersatulah. Tapi ratib-ratib itu tak sampai ke atas. Ya, angin yang dibawa ke atas itu tidak membakar di atas itu. Ya, untuk kembali balik ke bawah dan mengukuhkan balik. Karena perjuangan kita panjang. Gapena tak mampu untuk nak menjentik-jentik yang di atas itu, tak mampu. Karena Gapena bukan gerakan politik, tapi akan sampai masanya nanti di bawah pimpinan-pimpinan lain menyedarkan bahawa yang kita perlu menjentik di atas, menjentik telur-telur mereka di atas itu supaya mereka sedar bahawa matlamat menyelamatkan suatu dakwah, suatu perjuangan yang ikhlas, yang besar. Ini perlu dilakukan. InsyaAllah kita akan lakukan. Tapi buat masa ini dengan segala antologi puisi, dengan segala buku-buku yang kita terbitkan, sudah cukup memadai buat masa ini. Tapi akan datang kita akan mungkin buat cara gerakan-gerakan lain, ya, gerakan lain melalui beberapa perkara yang sudah kita rancang beberapa hari yang lalu. Perjuangan melebihi dari perjalanannya. Ya, betul. Ya, bila saya dipanggil ke Bukit Aman waktu saya menggerakkan penentangan terhadap DLP, memang rasa gerun. Ya, masa gerun di interview, minum kopi dan sebagainya. Tanya Haji Aziz Ali, gerun, dan diinterogasi pula di Balai Polis Cerah dan sebagainya. Memang rasa gerun, tapi itulah. Kadang-kadang fikir juga pension aku habis dah selama lagi ni. Ya, pernah satu masa dulu minta maaf. Bukanlah nak cakap besar sebagainya. Bila Timbalan Perdana Menteri datang bagi raya rumah kita, rumah Gapena pada 15 Mei lalu. Dia sebut tentang Ghazul Fikri, pemikiran yang hampir sama. Saya banyak membantu beliau dalam hal-hal tertentu pada waktu itu, menulis teks ucapan, dan memang kami mempunyai perasaan dan jiwa yang sama dalam perjuangan Melayu. Cuma beliau di dalam politik, saya di luar ini. Jadi Alhamdulillah lah, kerana ada hubungan yang dotted line tu, titik-titik itu masih wujud, belum terputus, belum terhenti. Jadi memudahkan kami juga untuk bertemu, untuk itulah mohon bantuan sebagainya. Dan dia faham dan dia teruskan perjuangan dengan cara yang sesuai, yang relevan, yang tidak melanggar segala peraturan undang-undang. Dan insyaAllah kita akan lakukan, dan kami Gapena bersetuju akan mengadakan Kongres Bahasa dan Pertuturan Melayu yang ke-10 insyaAllah dalam tahun ini juga, untuk menyegarkan kembali perjuangan maruah bahasa Melayu itu insyaAllah. Dan selain itu kita ada beberapa aktiviti-aktiviti yang lain, insyaAllah kita akan sebutkan kepada lagi lah. Dan insyaAllah kita akan lakukan dengan sokongan. Saya syukur Alhamdulillah Jawatankuasa Kerja, khususnya Jawatankuasa Pengurusan Gapena, Alhamdulillah kami dapat duduk bersama-sama, walaupun mungkin berbeza pendapat, tapi dapat meluruskan, meleraikan segala perkara-perkara yang hendak kita lakukan dengan matlamat yang telah saya sebutkan tadi. Alhamdulillah, syukur. Saya takut bila anak pejuang mula mendidih darah perjuangannya. Kita kenal siapa Ayahanda Datuk Zainal Burhan kan. Apa pada pandangan Datuk lah, dalam hal pembinaan negara bangsa kita berada di tahap mana, dan apa lagi yang Gapena tak boleh tak buat, wajar buat untuk peranan itu? Pertama, tahap kita di tahap mana? Apa peranan yang kedua? Apa peranan Gapena yang seterusnya? Ya, demonstrasi dah buat, ya, buku dah buat. Sekarang ini apa yang kita lakukan ialah nak memastikan ginilah, bila kelas DLP dibuat, maka dengan sendirinya dua lagi program ini dengan sendirinya bila PPSMI dilakukan, itu suatu kaedah dalam bahasa Jawa ini kata mandek terhenti, stall kata mandek kan, terhenti, tergencat bahasa Melayu. Kerana pemikiran dibentuk oleh Dr. Mahathir pada waktu itu, melihat bahawa Inggeris lebih penting, dan bahasa Melayu kelas 2. Dan disambung oleh Najib pada tahun 2016 dengan dua lagi program. Begitu juga sekolah-sekolah bandar kali kelas DLP. Dan saya terdengar dalam satu acara borak-borak belakang, anak saya tak dapat masuk kelas DLP ya. Nah, psikologi kita dah faham apa yang ada dalam kepala, dalam benak akal si ibu tu tadi. Kerana melihat
dengan kelas DLP anaknya akan lebih berjaya banding dengan kelas bahasa Melayu. Nah, bagaimana dengan ada 500,000 orang budak-budak sekolah rendah atau sekolah menengah sebagainya, ya? Lalu kelas DLP ni tak ramai. Bagaimana dengan 300,000? Katalah kita ambil 100,000, 200,000 lah kelas DLP, pun tak ramai sebenarnya. Bagaimana dengan nasib majoriti yang di kampung? Dan begitulah juga hujah-hujah saya dengan Datuk Najib dahulu, dengan karakan yang bersama menentang PPSMI. Bagaimana nasib 300,000 orang budak-budak sekolah di kampung? Apakah kelas kedua, kelas second class, kelas kedua? Jadi kitalah yang perlu mewarnai kembali wajah-wajah ini, kedudukan-kedudukan ini. Lalu ya, saya bila ditegur oleh Ketua Satu dulu, kenapa Gapena berdemonstrasi, saya beritahu dia, seluruh dunia gerakan intelektual berdemonstrasi. Sekarang ini di Columbia University di Amerika berdemonstrasi kerana mempertahankan Gaza, mempertahankan Palestin. Tiba-tiba berlaku di Columbia University dan diikuti oleh universiti lain. Semalam saya tengok video seorang profesor juga yang dahulu orang Israel, orang keturunan Yahudi juga menyokong usaha-usaha itu. Jadi apakah rakyat akan berani sekali lagi turun ke jalan? Tak ada pilihan lain. Berbincang sudah, berdiskusi sudah, ya, berkongres sudah. Semua apakah jalan yang lain? InsyaAllah ya, kita cubalah berusaha mengelak daripada go to the road, ke jalan raya, berusaha. Tapi kita berkenaan bahawa perundingan, berbincang akan, tetapi kita serah kepada rakyat lah, kerana kuasa rakyat. Kalau Gapena go to the road, berjalan raya, atau pergi masa pilihan raya, kempen pula untuk bahasa Melayu, jadi masalah juga. Kita lagi memecahkan. Jadi bagaimana barangkali lah kita cari jalan bagaimana menyatu padukan supaya Ghazul Fikri itu, fikrah yang sama, pemikiran yang sama dapat disatukan. Kita akan berusaha. Saya terbaik kerana dengan saudara Jalan Rais dengan pengalaman yang besar, dengan rakan yang lain, barangkali kita dapat cari satu kaedah yang terbaik untuk menyelesaikannya. Pada masa ini belum terfikir lagi. Mungkin dengan perbincangan-perbincangan itu kita dapatlah mencari jalan keluar. InsyaAllah bersama-sama lah kita doakan Gapena dapat meneruskan perjuangannya. Bersama-sama kita berdoa, semoga Allah memberkati perjuangan kita. Dan kami tak pernah melihat, saya sendirilah pribadi tak pernah melihat ini sebagai suatu ganjaran wang ringgit, tapi ini sebenarnya suatu sedekah amal jariah saya dan juga rakan-rakan bersama-sama, kerana demi bangsa dan agama dan negara. Itu sajalah pandangan saya. Saya fikir dengan gambaran yang seperti itu, seharusnya Gapena tidak boleh pernah lemah. Ya. Sampai bila-bila. Kalau tidak, siapa lagi yang akan menjadi tiang kepada sebuah perjuangan yang besar itu? Sebab nampaknya rasa kebertanggungjawaban yang konsisten, yang tinggi itu semakin rapuh di kalangan banyak kalangan. Ya, itulah yang jadi masalah. Kita pernah draft laporan polis untuk badan-badan gabungan buat kenyataan laporan polis di negeri-negeri masing-masing. Tapi tak apalah, itu pengalaman-pengalaman, dan kita memang biasalah di mana-mana saja gerakan di negara kita, juga di tempat-tempat tertentu diserahkan kepada yang di atas itu, bukan yang di bawah. Ini pula kita cari jalan kaedah untuk berunding, bincang bagaimana cara jalan yang terbaik. Itu pandangan. Berunding lah. Ya. Kalau tak nempuh jalan, kita berunding supaya, kerana seluruh tamadun manusia memang itulah kaedah yang terbaik. Berunding. Ya. Melainkan berlakulah benda-benda yang tak dijangkakan. Saya yakin insya-Allah kita kena sentiasa meningkatkan kebijaksanaan. Ya, betul. Kebijaksanaan kita untuk mengurus secara, bukan pilihan turun ke jalan raya itu pilihan yang sangat akhir. Ya, yang akhir. Betul. Kita kembali ke commercial break. Dah tegang sikit Datuk ni sekarang ni. Kita jemput Saudara Usman sekali lagi untuk melonggarkan urat-urat Datuk yang dah tegang. Jemput Saudara Usman Gumanti. Janganlah. Dia tegang tu bagus lah.
bergurau awak yang mak. Tak terima bergurau yang mak. Sekali gitu Ya. Judulnya Harga Sebuah Lena, pernah terbit di Berita Minggu, tak ingat tahun berapa, dan menang hadiah sastra Pahang tahun dulu dah. Dan saya tulis ni masa di Cameron Highland. Harga Sebuah Lena. Kita mampu membina rumah agam tersergam dengan kamar tidur indah, luas ruang. Kita boleh bermegah dengan katil kayu jati terukir dari pohon belantara yang jauh. Kita boleh memiliki bantal berjenama harga mahal, berisi kekabu lagi gebu. Kita boleh menggunakan gebar lebar tebal menyelimuti sekujur tubuh, menumpaskan dingin malam. Kita berupaya menyediakan segala-galanya untuk bersiap-siap tidur nyenyak dan general. Namun kita tidak mungkin dapat memasang mimpi indah bahagia, kerana sampai bila-bila pun kita tidak akan mampu membeli sebuah lena. Terima kasih. Terima kasih. Hebat, Man. Memang hebat bahasanya. Seorang penyair yang mapan. Okey Datuk, kita dah jauh melayar ke tengah, kita tarik sauh sekejap. Apa ni, bercakap tentang Gapena, apa ni Gapena, takwim Gapena sepanjang tahun nampaknya sangat padat. Boleh Datuk ceritakan keutamaan program selepas ini? Okey, satu perkara yang sudah hampir 38 tahun dibuat oleh Gapena dalam 1987 ialah Sayembara Reklamasi Puisi Kemerdekaan yang akan teruskan. Alhamdulillah, dia dapat respon yang baik daripada Kajian Selangor. InsyaAllah kita akan adakan di Shah Alam pada tahun ini, pada 28 bulan Ogos, tak silap saya, pada bulan Ogos tahun ini, InsyaAllah. Dan kita akan juga berusaha untuk mengadakan Sayembara Reklamasi Puisi Bahasa Melayu Antarabangsa. Kalau kita cadangkan bulan 10, insyaAllah mangkali ini kita perlu fikirkan, insyaAllah, kerana kita pernah adakan sewaktu Ismail Sabri jadi Perdana Menteri dan kegarihan beliau nak mengadakan persidangan Bahasa Melayu Antarabangsa, dan beliau kali pertama ucap dalam Bahasa Melayu di PBB. Dan waktu itulah kita dapat sikit bentukan, kita adakan Sayembara Reklamasi Puisi Bahasa Melayu Bahasa Antarabangsa, dan kita nak hidupkan balik kerana ada respon yang tinggi, yang selanjutnya insyaAllah Gapena merancang untuk mengadakan Sayembara Puisi Islami, dan nampak ada respon yang baik daripada Timbalan Menteri Agama. InsyaAllah kita akan berunding dengan beliau untuk mengadakan hal ini. Di samping itu kita akan adakan juga sayembara sayembara antologi puisi Islami, insyaAllah. Dan bila ada antologinya, akan adalah cara kaedah deklamasi. Bagaimana deklamasi itu akan dilakukan, bagaimana pengucapannya, itu bergantung kepada beliau yang mengambil bahagian. Kerana berdasarkan SDPK, gaya yang ada sekarang ini, ada dua tokoh yang penting, satu Puzi Hadi, satu lagi Syukri Abdullah. Dan sekarang ini dah berbeza juga, ada yang dah keluar meninggalkan Puzi Hadi, juga meninggalkan Syukri Abdullah. Tak apalah. Satu lagi, kita juga akan mengadakan sayembara penulisan cerpen remaja, insyaAllah kita akan luncurkan atau gerakkan, ya. Dan banyak lagi lah, dan itu tak termasuk lagi acara-acara yang dirancang oleh badan-badan gabungan. InsyaAllah pada 31 bulan ini Pahang
Dewan Peraturan Melayu Pahang akan menganjurkan hadiah sastra, dan sekarang ini juga Dewan Bahasa dan Pustaka dengan Pak saya dipahamkan sedang berbincang dengan semua negeri-negeri untuk menganjurkan hadiah sastra di semua negeri-negeri, saya pun dipahamkan, ya. Dan kita akan bantulah, ya, bantu, dan kita juga mengguna peluang yang diberikan oleh Menteri Kewangan, Yang Amat Menteri Kewangan, yang bila mengumumkan tentang inisiatif belanjawan 24, kita juga mohon, tapi ni dah masuk bulan 6 ni, belum lagi ada berita apa-apa. Kita doakan sama-sama dapat, kalau dapat peruntukan itu, insyaAllah kita akan laksanakan banyak program, ya. Jadi banyak perkara yang teratur, ya, yang diaturkan. Kita ada beberapa dialog serantau. InsyaAllah kita akan adakan dialog pantai, akan diadakan di Kuantan, Pahang. InsyaAllah kita dialog Teluk melibatkan Sabah, Miri, Labuan dan Brunei. Kita adakan InsyaAllah. Saya ada beberapa perkara lain lagi lah, yang lain, yang dialog utara kita dah ada buat, ya. Baru ni saya terima satu mesej daripada Patani, adakan acara Patani, tak tahu bulan berapa, bulan 8 saja. Jadi itu kita kena fikirlah, ya. Dan banyak undang-undangan dari luar negara pada Gapena untuk hadir terlibat dalam program-program mereka. Jadi banyaklah senarai yang kita adakan. Jadi sibuk jugalah rumah Gapena tu. Alhamdulillah kita ada jawatan pengurusan yang peka, yang responsif terhadap apa yang dilakukan, dan juga sama staf yang ada, dan juga ada jawatan kerja yang juga turut menyokong. Terima kasih banyak pada semua yang membantu menjayakan apa yang Gapena cadang akan lakukan dan telah lakukan. Tahniah Datuk, insyaAllah mudah-mudahan segala perancangan, komitmen, kegigihan pasukan Datuk akan terus memastikan peranan Gapena terus dilaksanakan dengan baik, dan perjuangan kita mencapai hasrat yang kita sama-sama dukung. Untuk itu saya ingin mengucapkan, ada apa-apa Datuk nak yang yang terakhir ini apa nama ni? Ini adalah pemenang hadiah kedua. Ini hadiah pertama. Ini sempena 50 tahun Gapena ditubuhkan. Ini tabula rasa adalah hadiah penang hadiah kedua, hadiah pertama. Hadiah pertama sempena 50 tahun penubuhan Gapena. Novel, zaman novel. Tabula rasa oleh siapa lupa dah. Hafizah. Wartawan Berita Harian. Yang ini ialah yang kedua oleh Amat Martabat itu. Siapa tu? Anita Hasan. Okey. Jadi ini juga semangat. Jadi insya-Allah kita akan lancarkan pada beberapa bulan lagi tentang samara penulisan cerpen pula untuk dengan remaja. Okey, terima kasih. Terima kasih untuk tahniah. Nampaknya Gapena sangat padat dengan programnya, sangat bekerja keras untuk melaksanakan peranan dan amanahnya.